Wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Katanya pengarang, sehinggalah perkataan dia fasal yang kelima. Tuh. Fasal yang kelima, antara adab yang lazim atas isteri. Antara adab yang lazim atas isteri. Memelihara dan membaikkan adabnya terhadap suami. Antara tugas-tugas isteri bagi suami, iaitu memelihara dan membaikkan adabnya terhadap suami. Sewajarnya bagi seseorang yang bergelar isteri itu, ia memelihara dan membaikkan adabnya terhadap suami. Antaranya adab seorang isteri, ia hendaklah menghiasi segala kelakuan, mengasihi segala kelakuan suami dia. Antara adab seorang isteri, dia kena suka semua yang disukai oleh suami dia. Suami dia suka makan ikan singgah, dia kena belajar untuk suka makan ikan singgah. Suami dia minat makan pala ikan, dia kena belajar mengasihi kelakuan suami dia. Suami dia minat tidur dapur, misalnya peluk tunggah, dia kena ajar suka. Selagi mana perbuatan itu tidak melanggar syarak, maka sebagai seorang isteri, dia kena suka perbuatan suami dia. Barulah dia boleh hidup dengan suami dia. Kerana kalau dia duduk kekal dengan kesukaan dia, dengan hobi dia, dengan minat dia, suami pun kekal dengan hobi dia, minat dia, maka siapa bila nak jadi sopalo, orang tua panggil sopalo, nak jalan seiring lagu mana. Maka siapa dia nak ngalah? Suami nak ikut isteri ataupun isteri nak kena ikut perangai suami? Isteri kena ikut perangai suami. Kalau suami ikut isteri ni, Nabi marah, Nabi celup. Kenapa? Belakang ni dia ada sebut, antara benda yang merosakkan adalah seorang suami mengikut isteri dia. Ada orang kata Nabi Muhammad pun dengar kata bini dia. Betul. Tetapi berapa masalah dalam berjuta masalah. Nabi dengar, dua ya. Pahak tak dengar? Cuma tak salah kalau seorang isteri, suami ikut pendapat isteri dia. Tetapi bukan sunnahnya kita kena ikut kata-kata isteri, sebab Nabi larang seorang lelaki ikut kata-kata perempuan. Kerana ada sebut di belakang ni, hancurlah mana-mana bangsa, mana-mana kaum, waladhumu imra'atun. Yang menjadi pemimpin, yang menjadi ketua bagi kumpulan itu adalah perempuan. Maka kita jangan ikut kata-kata perempuan. Nabi larang. Apa Nabi pun, Nabi dengar, yalah sekali dua. Pendapat hak munasabah. Kebanyakannya, Nabi yang buat pendapat, isteri-isteri dia yang ikut. Lagu tu. Jadi apabila lagu tu, antara adab seorang isteri, mesti dia kena belajar menyukai apa yang disukai oleh suami dia. Kelakuan suami dia. Maka dia kena ikut juga.
suami dia. Barulah boleh dia hidup dengan suami dia, kerana wajib isteri mentaati suami, tidak wajib suami mentaati isteri. Maka yang mentaati, yang mentaat itulah kena ikut yang dia taati. Tu kaedah dia. Nah, barulah dipanggil isteri yang ada adab. Bukan kata ada adab tu apa dia? Ada adab ni suka apa yang suami buat, kelakuan suami tu dipanggil isteri yang beradab. Hak ni hak suami buat tak kenal apa cerah. Empokmu minat benda lagu ni. Pokmu gini ya. Nah, cikmu lagu ni lah. Oh sudah. Pasal apa bila nak duduk sekali? Kan kita nak hidup sehati sejiwa. Maka belajarlah isteri untuk taat dengan cara menyukai apa yang dibuat oleh suami. Kedua, memelihara harta suaminya. Sama ada suaminya hadir atau gaib. Dia kena pelihara harta suaminya. Kena cara harta suami dia. Jangan jo perabi harta suami dia, tetapi kena cara harta suami dia. Suami dia tahuk koksi pitih, dia jo kutip misalnya lah. Kena cara. Suami dia beli barang, beli mesin lada, beli goni, jangan dia guna ganah-ganah hacu lebu, beli sebetar hacu, beli sebetar hacu. Kena cara molek harta suami dia. Ni antara isteri-isteri yang beradab dipanggil. Sama ada isteri suami tu depan mata dia hadir, ataupun suami dia tak ada tu bik mana-mana, kena jaga harta suami dia. Kasih sayang. Ketiga, kasih sayangnya kepada kaum kerabat suaminya, dan kasih sayangnya kepada anak-anak suaminya, dan memelihara dirinya daripada memaki anaknya, anak suami. Antara isteri yang ada adab lagi, isteri yang suka dengan kaum kerabat suami. Apabila seorang perempuan berkahwin dengan seorang laki-laki, dia mesti beranggap jangan dia berkahwin dengan lelaki satu seorang. Berarti dia telah berkahwin dengan keluarga lelaki itu. Wajib dia kena sayang mak ayah suami itu. Wajib dia kena sayang adik-beradik supaya adik-beradik dia. Wajib dia kena jaga keluarga dia. Ni taing keluarga kita semangat, taing keluarga suami tak masuklah mana. Maka sebab benda-benda kita kadang-kadang nampak remeh, nampak malah masuk campur, tetapi merenggangkan hubungan. Akhir sekali kaum keluarga, kaum kerabat tak suka ke bini kita. Apabila kaum kerabat tak suka kepada bini kita, kita nak hiduplah bahagia lagu mana dengan bini kita? Dah, kaum kerabat dia cocok. Untuk lakimu ni guano, sudah. Guano kata binimu ni kata tak pergi mari dengan orang, tak cara ke orang. Dia tak ada masalah dengan kita. Tapi kerana isteri kita tak pandai hubungan dengan kaum kerabat kita, moga kerabat kita kadang-kadang pok saudara kita. Kadang-kadang mak saudara kita. Kadang-kadang sepupu kita, kadang-kadang apa dia, kerana kurang muamalah, maka orang tak suka. Maka benda tu mengganggu. Ya, mengganggu hubungan keluarga kita. Sekalipun suami isteri kita Masya Allah dengan kita, tetapi kaum kerabat nampak tak pandai. Tu penting. Nak jadi isteri yang beradab, kena pandai jaga hubungan dengan kaum kerabat. Kalau pandai jaga, kita balas ngatuk laki kita pula, kaum kerabat dia pula sokong alik kita. Sepupu hamba kenal lah. Dia pula sokong alik isteri pula. Kasih sayang akan anak suami. Kalau nikah dengan duda, nikah dengan hok ada anak dah, sekali tu bukan anak kita, tetapi kena anggap anak kepada suami kita supaya anak kita dah. Siapa dia boleh pergi mari? Ni tahu tak biasalah anak orang. Tak boleh nak buat, sudah. Jangan. Kena layan dia supaya anak kita. Hak ni apabila anak tiri kat, ikut dia lah. Pok mak dia ada tegak kita nak cuik anak orang. Kita berlepau, kita marah, balah, gaya-gaya pula. Buat supaya anak demo. Demo saya, anak demo lagu mana? Demo cara dia semaya baik, agama dia lagu mana? Ikut dia, ngomong dia ada, ikut dia. Semaya baik, kodok, tutup aurat dok. Jangan lagu tu. Ni tak saya anak suami. Maka kalau seorang suami melihat isteri dia sayang kepada anak dia, ni orang jatuh, perangai dia. Apabila dia tengok bini dia sekalipun bukan anak dia ni, anak dengan bini tua misalnya,
Tapi isteri muda ni saya. Oh, dia akan tengok, oh bagusnya awak saya kepada anak saya. Kadang-kadang punca daripada tidak saya kepada anak menyebabkan anak kita, anak hak jantan ni tak suka kepada ibu tiri dia. Sekali pun ibu tiri dia baik dengan ayah, tetapi dia akan jadi racun juga, jadi duri dalam daging. Nah, duk kekoh-kekoh daging, ingat tak ada tulang, coh duri dalam daging. Hubungan nampak molek, suami isteri nampak molek, ada duri dalam tu. Ni kena jaga belaka kaum kerabat, anak-anak suami, dan memelihara diri daripada memaki anaknya. Kalau boleh jangan supuh anak orang. Kalau boleh jangan gapo sebab orang akan terasa hati. Lebih-lebih lagi kalau isteri muda supuh kepada anak isteri tua. Mula yang nampak bapa budak. Hak tu istilah timbul tempat kita. Gapo mok tiri ni jahat. Mok tiri ni memang orang Melayu dia faham lagu tu. Kalau bunyi mok tiri, Allah ngeri selalu. Apa? Sebab dalam TV dia ayat cerita mok tiri ni semua jahat. Dan dalam TV kan cerita. We makan ikan puyuh hidup pun ada. Makan kawan tu duduk dia lah ikan puyuh kita nak cuik. Apa you makan ikan puyuh hidup kawan tu. Maka cerita-cerita ni kita faham mok tiri ni jahat. Bukan lagu tu semuanya. Kalau tak pandai cara kepada anak suami, maka timbul lagu tu. Duk maki, duduk serupuh, sudah. Ni anak dia. Cakap dia nak buai anak dia. Anak dia tak boleh nak buai, tapi isteri boleh buai. Sebab tu kita retina kalau nak jadi isteri yang beradab, jaga anak dia. Kerana lelaki dia tak akan buai anak dia. Memang tak boleh nak buai anak dia. Nasak keturunan, tapi awak saya boleh buai. Awak orang luar. Kalau saya putus hubungnya, awak tak ada gapo dia dengan. Maka kalau kita nak kekal dengan dia, nak jadi isteri yang beradab, hormat kepada dia, suami kita, taat kepada dia, jangan maki, jangan sopoh, jangan gapo kepada anak dia. Nasihat boleh, kecek tegah boleh, marah sekadar nasihat boleh, maki sopoh tak boleh. Kepaknya nak jadi isteri yang beradab, memelihara daripada melawan perkataan suami. Hak ni hak payah. Suami kata awak jangan duk kecek. Awak jangan duk buat gini. Awak duk gini. Lawan semata. Awak tak sedut tubik berapa kali dah saya royak kata jangan tubik. Lawan semata. Mari minta dah nak tubik pula hari ni. Gini tak siap lagi rumah. Kita serabut baik kita nak tubik juga. Kita berjanji. Lawan perkataan suami. Apabila seorang perempuan melawan perkataan suami, suami akan senyap, dia akan pendek. Tak diraih. Dua, menderhakai suami tidak bererti menderhakai suami saja. Dia telah menderhakai Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk taat kepada suami. Sebab tu kita suami ni Tuhan beri rezeki kita, kedudukan kita dengan isteri kita, kita lebih tinggi. Wajib isteri menyerahkan seluruh jiwa raga dia kepada kita orang lelaki. Dan apabila dia menyerahkan ketaatan kepada kita, wajib kita kena sayang ke dia. Wajib kita kena bertanggungjawab, wajib kena beri nafkah, wajib jangan sakiti hati dia, wajib jangan sakiti tubuh dia. Kerana apa? Dia dah taat kita. Kadang-kadang suami guna kuasa dia. Kuasa Tuhan? Suami lagu ni tak khabar. Apabila isteri dah taat, wajib. Dan sabda Nabi yang kelima, sabda Nabi SAW maksudnya, perempuan yang lebih hampir kepada rahmat Tuhannya, itu apabila ia duduk di dalam rumahnya. Kita nak tahu bilakah Tuhan paling sayang kepada kita sebagai seorang isteri, bilakah waktu yang Tuhan paling sayang kepada kita. Kita duduk atas masjid, Tuhan sayang, kita taat kepada suami, Tuhan sayang. Tetapi tempat yang paling Tuhan suka, Tuhan paling turunkan kasih sayang dia adalah kita duduk dalam rumah. Kita buat aktiviti luar, betul. Boleh pahala. Ya, tetapi kalau kita duduk dalam rumah, lebih lagi Tuhan sayang. Ni bagi isteri.
Dan sembahyang di dalam serambi rumah itu terlebih baik daripada sembahyang di masjid. Jadi orang Tino sembahyang di rumah lebih afdal daripada sembahyang di masjid. Sembahyang di rumah lebih afdal. Ya, kerana apa? Ibadat kan sembahyang. Ya, tapi buat di rumah lebih afdal berbanding buat di masjid. Kecuali dengan ada sebab tertentu seperti sembahyang di rumah, sembahyang saja-saja. Kalau sembahyang di masjid boleh juga betul-betul fardu ain, boleh dengar-dengar, maka hak tu sembahyang di masjid lebih afdal. Tetapi kalau buat sembahyang masjid pun Jumaat, sembahyang di rumah pun Jumaat, baik sembahyang di rumah lagi. Kerana apa? Tempat paling mulia bagi seorang isteri adalah di rumah suami dia. Rumah orang lain pun tak comel lagi. Rumah adik-beradik, rumah keluarga pun paling afdal adalah rumah dia dengan suami dia. Sama ada rumah suami tu rumah sewa ke, guk ayah ke, bahasa ayah ke, atas pohonnya ke, apa dia, hak tu lebih afdal bagi diri dia. Sembahyang di tengah rumah itu terlebih baik daripada sembahyang di serambi rumah. Sembahyang di serambi rumah lebih afdal pada sembahyang masjid. Sembahyang dalam bilik lebih afdal daripada sembahyang di serambi. Maknanya kau dah ada, kau dalam rumah, kau sunyi, kau bersembunyi, kau tengah rumah, kau afdal. Dan sembahyang dalam bilik rumah dia terlebih baik daripada sembahyang di tengah rumah. Jadi martabat sembahyang bagi perempuan pertama dalam bilik tidur dia. Dia kena sembahyang situ. Tu paling afdal sekali. Berbanding dia sembahyang masjid, ya, hak tu paling afdal tepat. Kedua, sembahyang tengah rumah. Sembahyang di ruang tamu ke, tak apalah, tapi dalam rumah dia. Ketiga, martabat sembahyang di serambi rumah dia. Biar rumah dia. Keempat, baru sembahyang di masjid. Tu. Jangan duk gelenyar sangat duk pergi masjid bagi perempuan, kecuali jika ada benda-benda hok macam ambo sebut saat ni mengajar fardu ain, hal tu bab lain. Tapi sekadar nak buat sembahyang di rumah lebih afdal. Nombor nak jadi isteri yang beradab. Kena ketahui juga kita suami ni. Oh, ni pelajaran isteri saja, ambo bukan isteri. Ambo suami, nama. Lepas tu demo. Saya bukan isteri. Saya iswan baru. Nama. Tak ada teri lagi, baru wan baru. Apabila seorang perempuan itu keluar dengan keizinan suaminya, misalnya boleh, ikutlah ada kerja apa, maka suami dia kata, awak nak gigi lah. Kita kena faham bahasa suami kita. Kalau suami kita sebut dalam keadaan mecok tu tak usah duk pergi lah. Nyala anak tu hai juga. Bukan kata apabila suami saya bui dah. Memanglah dia mucung tapi lagu tu dia bui. Moga kita duk ejek kaki gapo dia, kita gocoh dia, kita sepak dia. Moga sekali dia kata gilah. Tengok biru mata-mata kena sepak misalnya. Maka bui perkataan lagu tu dengan keadaan mecok lagu tu. Neraka supaya tolong. Misalnya suami dia rela lah tubik misalnya. Mestilah kalau nak tubik, kebenaran tubik, mestilah maka sewajarnya ia memakai pakaian yang buruk. Pakai baju buruk bukan hok carik. Hok carik tu orang gila pakai. Hok buruk ni lagu mana? Pakaian yang tidak menonjol. Hok ni pakaian ya Rabbi. Artis kalau 1 kilometer tu nampak dah berkelak. Pakaian dah kelak nyobuh lapu apa nyobuh gapo dia. Jadi menarik mata lelaki yang halal nikah dengan dia. Suami izin dah, bagus dah. Keluar dengan cara minta izin, bagus. Tetapi pakaian, kalau pakaian yang menarik jangan. Pakai pakaian yang tidak menarik mata lelaki. Misalnya warna pokok. Jalan tepi pokok tak nampak, supaya pokok dah. Tidak menarik perhatian. Warna jalan raya belai semua. Nampak supaya jalan raya tak menarik perhatian orang. Jangan tengah-tengah halal warna merah ke, warna biru ke, warna kuning ke. Jelas nampak tengah-tengah jalan. Sekali orang nampak dah supaya lapu tropik light. Tak boleh lagu tu. Jangan perhiasan. Jangan berperhiasan dengan memakai pakaian yang baik. Dan jangan memakai bau-bau spray.
Bau daripada Itali. Sekelu bau dah. Tak boleh kita retina pakai bau-bau yang menutup bau tubuh saja. Jangan kata tak pakai bau-bau orang saleh peluk Allah nak bersing. Bau supaya peluk siapa? Biasa peluk ada tu siapa? Oh, peluk tu siapa? Bau busuk bangga. Dahlah beritik sawa baju. Nampak macam tasawuf. Tasawuf apa lagu ni? Pakai pakaian yang bersih Nabi suruh. Cuma warna-warna jangan menarik perhatian lelaki. Jangan pakai bau yang menyebabkan orang jauh tu perasan dah. Pakai bau sekira kalau orang jumpa ke kita peluk ke apa dia, bau tak bau ni narak Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Ingat orang kata teringat kita. Nak selok dah kawan tu hijau dah separuh muka. Balik sana Covid tak boleh nak nyawa. Nah, janganlah mengeluarkan bau-bau Covid dipanggil. Menyebabkan orang tak boleh nyawa lagu tu. Jadi kena pakai. Pakailah apa-apa dia. Kalau kita tubuh jenis bau, pakai hak lebih lagi bau. Dan sewajarnya ia berjalan pada tempat yang sunyi. Lah ni kalau jalan tempat sunyi tak selamatnya khianat dia orang. Maksud jalan di tempat yang sunyi lagu mana? Jangan pergi tempat orang ramai. Kerana isteri kita ni menjadi bahan tatap mata orang. Kalau boleh jangan pergi tempat orang ramai, tempat-tempat orang bersesok, jangan pergi. Pergi tempat orang tak ada orang, kubur, tempat tak ada orang betul lah. Kalau kedai makan, jangan tempat orang duk ramai, jangan. Cari tempat orang tak pergi lah mana. Makan tu gak tak sedap sekali habuk, patut orang tak mari kedai ni pun. Makan tu gak ni, hop soho tu orang ramai. Jangan berjalan di tengah pekan. Jalan di shopping komplek. Pakai beg gomaha pula. Suka-suka. Bunyi pohatu bunyi ni. Pakai beg duk tayar-tayar. Tengah-tengah mo. Tengah-tengah iya mo tu. Kalau dia jalan, tikap pak orang duk tengok dah. Apa? Nampak Vogue dipanggil. Nampak? Nampak? Sesek orang tua Vogue dipanggil. Jalan tu bukan main. Gerung orang tengok. Bunyi beg kau berapa dia. Bunyi kasut. Jangan buat kerja lagu tu kalau nak jadi isteri yang ada jalan siapa orang tak perasan kita dalam tempat tu. Tak salah pergi iyamu, tak salah pergi mayiding, tak salah pergi desta ke apa, tapi biar munasabah. Nah, jangan menyebabkan kita jadi super artis gitu. Orang tak kenal pun saja lenggok kau ni, lenggok kanan kiri. Orang tak kelih pun dia. Nampak saja nak tarik perhatian orang. Dia pekan dan dikhayalat orang ramai. Jangan dok pergi kita nak jadi isteri beradak. Serta dipelihara ke suaranya daripada didengari oleh lelaki yang jahat. Soro, wak lelok buah. Tajuk makin Maggi ya, suka. Oh, bunyi. Kecek slow ya tapi nya suka la ilaha illallah. Supaya orang masuk atu. Nah, ingat kata orang baru ni nak rutuh. Apa suara dia? Suara barunya tu dengar suara dia saja. Kerana lelaki ni ramai hok tak berjuru. Kalau dengar suara ke, oh seksinya suara awak. Sudah. Suara ni suara super Ella ni. Misal contohnya ni. Padahlah. Jangan waktu tubik suara kita. Suara kita untuk lelaki kita saja. Jangan waktu tubik. Kalau boleh, kalau jawab salah pun orang wi salah. Assalamualaikum, nak jawab salah. Dalam kitab kata ambil kain letak di mulut. Jawab salah dengan tutup. Waalaikumsalam. Bunyi. No. Biar bunyi lagu tu. Jangan. Waalaikumsalam tu. Bunyi. No. Jangan buat tubik suara asli kita. Nak jawab telefon lagu mana? Apabila orang telefon. Tak. Dengar saja. Jangan. Waalaikumsalam. Siapa dia tu? Assalamualaikum. Jangan buat ramah gitu. Mesra rakyat lagu tu. Orang. Dengar saja orang nak ayat apa. Nak okey? Ya kecek, nak kecek siapa dia? Tak payah sebut tak apa. Wi assalamualaikum. Buat gini ya. Lepas tu, ya nak kecek siapa dia? Bui. Ni. Nak kecek dengan abang. Nama siapa dia ni Kau duduk mana? Hak tu kau. Dia pula berkenalan lama pula. Jadi jangan buat mesra rakyat lagu tu. Bukan nak jadi tok wakil pun. Awak duduk rumah sudah. Jangan duk kecek banyak dengan orang jatuh. Dan dia pelihara dirinya daripada dilihat oleh orang rupa parasnya. Jagalah tubuh kita. Jaga penampilan kita. Jangan orang lain tengok tubuh bini kita. Bini kita kalau hak tino, jangan orang tengok tubuh kita.
Kalau boleh pakai baju tu nipu semacam. Apa kamu tengok bini dia pelik? Apa dia goting kotak? Tok atas belakang. Jadi nampak petok. Apa dia kacuk kekoro, labi apa lagu. Dia biar orang tak kenal tak apa tubuh kita betul lagu mana. Sebab tu haram seorang perempuan pakai baju ketat yang menunjuk ke rupa bentuk dia. Ni segeling pakai nak tunjuk paha dia kuruh kodok. Nah, berapa? Tak erti sipir dia 32, 18, 24. Kau gapo dia? Ya adalah sipir-sipir dia tu. Nah, gapo dia tak tahulah. Maka jangan dok tunjuk untuk suami tak apa. Nah, apa? Sebab lelaki ni sangat kreatif. Dia kalau dia tengok dia boleh elok selalu. Moga dia mengaji nahwu tinggi, alfiyah, qatrun nada. Nah, yang mengaji hok tinggi-tinggi, maka bo mata ajrumiyah tu belas-belas ngeh dia syarah. Nah, jadi kalau bo tengok tu dia boleh kenal selalu. Cara berjalan orang lelaki boleh baca dah. Jalan kaki kewek lagu ni, jalan kaki kekeng lagu ni. Moga pok ni mungkin bisa pada wali lagi. Oh, wali ya kasyah ni nampak jelas pokok ni bisa lagi nah. Jadi perempuan sembunyi ke cara berjalan, cara gapo, jangan duk galak sangat depan orang. Rumah dengan adik-beradik boleh kira depan orang kena banyak senyap, jangan banyak buat gerak ke. Orang tua dulu dia tengok dia kenal dah orang tino ni setara mana. Nah. Dan jangan sekali-kali ia hirau kepada laki-laki yang lain daripada rakan-rakan suaminya pada menuntut suatu hajat. Jadi kalau bukan saing untuk laki kita, mari nak kecek gapo-gapo minta maaf, tak kecek. Tapi kalau saing untuk laki kita, kita kenal dah. Dia royak kata nak jumpa orang ni sikit-sikit, boleh kita jawab. Kerana ada hajat tu tak apa. Selain daripada orang yang kita kenal, tak usah jawab. Buat apa? Tok laki kita nya cemburu juga. Misalnya tok laki kita muka supaya kena sepak. Saing dia ni muka semak. Kabar-kabar mari duk jalan semacam rapak saing ni. Tapi kalau duk mari duk buang dengan bini kita lagu mana takut nyekene bini kita nyekene kok kakak semak tu gak. Kita muka supaya kena sepak ni gak. Bimbang selalulah kitanya. Maka kena jaga hati suami. Cemburu dia tu. Sunat bagi laki-laki cemburu, makruh bagi lelaki perempuan cemburu. Lah ni wajib bagi perempuan cemburu, haram bagi suami cemburu. Lah ni. Hak sebenarnya lelaki sunat cemburu. Makruh bagi perempuan cemburu. Apa lelaki kena cemburu? Kerana dengan perasaan cemburu ni dia boleh jaga bini dia. Kalau dia tak ada sensitif, tak ada cemburu, dia tak cara bini dia orang tengok. Tak ada rasa ayah. Orang pun tak boleh tengok bini. Orang tengok bini hamba rasa wasuah weh. Lagu tu. Tapi kalau orang tak ada cemburu, ikutlah. Dipanggil dayus dalam kitab kata. Antara orang lelaki yang tak boleh masuk syurga adalah lelaki dayus. Apa maksud dayus? Seorang lelaki yang membiarkan isteri dia ataupun ahli keluarga dia daripada buat maksiat. Buat maksiat tak tahu. Orang lain tengok, tak bimbang langsung adik demo orang duk tengok. Tak rasa cemburu ke? Tak rasa marah ke? Tak. Kakak demo, mak demo, ikutlah. Kita biar ada rasa tak selesa orang tengok bini kita. Esok tengok mak kita. Duk buat dengan adik-beradik kita, biar rasa lagu tu. Maka dengan perasaan itu dia boleh jaga. Manakala isteri pula makruh cemburu. Kerana apa? Kerana biasa tugas suami berada di luar rumah. Maka kalau dia cemburu gak jatuh hak tina tu. Dah Allah tubik pula be. Allah saya wasuah abai kalau tubik. Abai tubik pakai semak lagu ni sudahlah saya wasuah lah be. Napa? Duk cemburu lagu tu. Makan tak selera dah be kita. Tapi tengok pas poyuk habis pas poyuk bila-bila tak selera. Pak poyuk dia saja. Maka lelaki isteri kalau cemburu mati terkekeng lah dia nya. Monggo suami dia tak boleh kena buat kerja luar. Maka kalau dia ada cemburu gak klik beh. Gimana sat ni beh? Hamba ya aduh hamba gi mayak-mayak ke. Mayak-mayak ke dah beh. Hamba nampak apa gimana ni? Jala-jala beh. Mayak-mayak tu tengok debu mayak lagi penuh lagi. Pasir-pasir mayak apa semua tu. Jala ke beh. Beh buat terik beh. Jadi syok lagu tu seloklah tok laki dia. Banyak benda lah nak jawabnya. Maka isteri kena lupa-lupa ke sikit tok laki dia. Lupa ke mana jangan
Jangan wasuah. Hak ni si atas spai. Bayar spai. Tengok tok lelaki hamba tu. Tengok pukul gambar. Kalau dia ada buat pelik-pelik ke apa dia ke pukul gambar ke patah kat hamba. Tak payahlah jaga tok lelaki kita. Yang ke-7. Nak jadi isteri yang beradab. Ia jangan banyak pergi datang kepada rumah sekampung. Jangan ajar pergi ziarah rumah orang. Hak ni AJK sekampung. Tiap hari pergi ziarah. Paling kurang 10 huti rumah. Jiran dia. Muk jiran dia. Pergi ziarah rumah orang. Makan colek rumah orang. Pergi buah hak tu. Pergi tanya khabar tu. Saja-saja ziarah nak tunjuk ramah macam tu okey lagu tu. Jangan. Bini kalau nak jadi bini yang beradab, jangan banyak pergi ziarah rumah orang. Ni siap saling baju rumah orang. Nabi larang. Bagi perempuan saling baju rumah selain daripada rumah suami dia. Ada riwayat kata Tuhan melaknat perempuan yang saling baju di rumah bukan rumah tok laki dia. Sebab tu jangan ajar rumah orang. Nak tupai tandas rumah orang. Jangan. Aib kita orang Tino. Rumah kita saja gapo-gapo benda hak kait. Ni siap tidur rumah orang, tupai rumah orang, sekalipun rapat, payah. Sebab tu ulama kata, gapo-gapo hak berkait dengan nak buka aurat, kena buat di rumah. Kalau buat rumah orang, makruh ada riwayat kata. Datang kepada rumah sekampung, jangan banyak bercakap dengan orang yang sekampung. Gi buah hak tu, gi gosip hak tu, gi buah hak ni, gi dengar cerita ni. Jangan ajar lagu tu. Bini ngapo gi dengar cerita orang. Kita tak tahu cerita orang, aib orang tak apa, tak dosa. Ni tu juga gapo kita gi tahu aib orangnya. Kita nak gi beki. Lain kalau kita tok qadi, kita ulama nak wi hukum hakam. Ni gi buah semata-mata nak layan hawa nafsu telinga tak boleh. Jangan masuk ke rumah sekampungnya. Jangan pandai-pandai masuk rumah orang. Ni pergi ziarah kok pintu dapur dah. Gi tu buka saji dah. Kejut tu rumah nak makan. Tengok nak makan colek. Ingat kata kera masuk dalam rumah. Apa? Jiran rumah kita. Tak cakap japi dia. Apa? Jiran dia duk biasa masuk ke dapur. Duk makan nasi rumah dia. Melainkan kerana suatu hajat yang tiada dapat dielokkan. Tepat berajak sangat baru pergi. Kalau tak berajak sangat, jangan pergi rumah orang. Tak semua orang suka orang masuk rumah dia. Kerana apa? Banyak benda. Kadang-kadang rumah dia kurang, lemah. Dia akan rasa malu rumah dia. Kadang-kadang rumah dia lebih. Dia takut orang masuk jadi cemburu pula. Allah, rumah dia. Ambo jalan saat ni sepak emah pak kilo. Ya tahu gitu ya rumah. Emah la ilaha illallah. Nyokek cek. Kalau rumah buruk pula, jalan perok terjun kaki. Allah, rumah kau penjara pudu lagu ni wah jegeluh kaki. Manusia kecek. Maka ada orang tak suka orang naik atas rumah dia. Sekalipun dia izin, jangan ajar masuk rumah orang. Aib dia duduk situ belaka. Kadang-kadang orang duduk dalam rumah ni macam-macam lah. Kembang gatung kembang, macam-macam lah. Kadang-kadang orang lorak-lorak buka pintu. Ketuk pintu derah-derah. Makcik tu kat derah-derah lagi dia pun saut. Buka pintu. Allahumma salli alaihi apa? Seluar dalamnya pakai atas kepala. Dia ingat tergebuh. Mungkin duduk sofa, tergebuh dengan underwear dia sofa. Dia pakai beruk. Kena hak lama pula gak asal. Sengih. Mapuhlah GNT. Tutup GNT tu. Kenapa? Gi atas bagai pakai tok ayah sayang. Kau cik saya percaya kau cik pakai ambil. Jadi rumah orang ni lagu tu. Biasa ya rumah dia. Tak ada masalah. Tapi jangan ajar lagu tu pergi rumah orang. Orang tak suka. Mana? Lapar. Apabila seorang sahabat suaminya minta izin masuk ke rumahnya. Sedangkan suaminya tak ada di rumah. Jangan sekali-kali mengizinkan. Sekalipun saing tok laki kita. Dia mari muka rapat duk biasa dah. Ajar masuk dalam rumah. Perbuat. Dan lagu ni sangat menjolok mata. Kita orang Melayu pun tak molek. Jangan buat suka orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Kalau rumah tepi patah. Pok lagu lain. Anak lagu lain. Sebab apa?
Moga pok kerja tepi patah, gi ke laut 7 bulan. Siapa dia? Gi ziarah bini dia. Saing bini tok laki dia. Kabar-kabar tu bik supa anak. Supamu anak aku. Apa? Tok saing tok laki dia juga buat perangai dengan bini dia. Anak belah, separuh supa muka dia. Kacuk ke bewo. Apa ni muka nampak? Jadi hidung tinggi sebelah. Pelik sungguh aku nampak. Nampak? Orang zaman dulu. Nah, dah muka tok laki pergi ke laut 7 bulan ni kan. Payah weh 7 bulan. Orang tak biasa nikah tak tahu. Orang dah biasa nikah kan. Kena buka pintu gate lah jawapan dia. Nah, sebok dia panggil air sebok. Nampak? Jadi orang nak menanam payah selalu. Kena buka pintu gate lah jawapan dia. Jadi jangan ajar sekalipun saing kepada tok laki kita masuk dalam rumah. Kerana apa? Kerana ia perlu. Kerana apa? Kerana ia suami isteri perlu memelihara perasaan cemburu suami dia. Sekalipun saing kita, tapi kita ada perasaan juga, mu baik-baik ni bini aku kata. Betul lah moga bini ambo ni memang ni sayang ambo cakap dia buat kena. Tapi ada perasaan cemburu tu. Kena saing kita pula pasal kakak nyemak pula pandap kecek wak ayak pula. Kita pasal jenis beku pula. Muka supaya kena sepak. Jadi kecek dengan saing kita galak bini kita. Kecek dengan kita supaya nak sepak muka atas kita. Jadi masalah. Jadi tidak kau cemburu. Kena jaga. Biarlah tok laki kita muka supaya accident. Tepuh muka kau. Biarlah. Tak ada masalah. Tapi isteri suami kita. Kena jaga perasaan cemburu dia tu. Sekalipun dia kata, siapa dia mari? Saya abang. Tak apa, abang tak ada masalah. Dari hati dia pasal kakak ni tanya aku ada, ya tak mari. Tanya aku tak ada, ya mari ziarah. Ada maksud ke apa? Ya mari gitu. Dan ia hendaklah memadai dengan rezeki. Nombor 9. Yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Dan jangan ia menuntut pada suaminya suatu yang lebih daripada didatangkan oleh suami dia. Ajar rasa cukup dengan tok laki kita. Asal dia wi makan, wi minum, alhamdulillah dah. Rasa bersyukur. Minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku berikan perasaan cukup pada aku. Kalau tak ada perasaan cukup ni tok laki wi mah 14 kilo wi makan sumbak dalam perut pun tak akan rasa cukup. Cukup ni bukan di harta, bukan di makanan yang sedap dak. Cukup ni perasaan. Ada orang makan nasi dengan garam rasa cukup dah bah. Cukup dah kita nak makan gapo dia lagi hok ni pun tak habis-habis makan. Bazir juga. Kalau beli hok mahal pun bazir juga. Pada beli makan kertas sudah lah bah pok kita ni. Kita suap kat abang pasir 2 sumbak, ambo makan masih makan pasir pun kenyang bah. Ni. Monggo saya kat abang tu gak, abang ya dah. Monggo makan pasir pok kita, makan pasir lagu tu ni. Tak apalah. Ajar perasaan cukup. Kerana bahaya perasaan tak cukup ni. Kerana harta tidak mencukupkan orang. Ada kata Allah cari kat harta. Kadang-kadang harta pun tak cukup. Tu tengok ni. Orang-orang kaya. Bini tok laki dia awak rumah supaya ngaki LCC tu. Bukannya duduk bilik dia kecil tu ya. Orang itu sipai jing saja penuh. Lepas tu tak cukup lagi rasa. Tak cukup lagi. Tak puas hati dengan tok laki dia cari jatah lain. Cari apa dia panggil? Gigolo. Engkau dia? Palai golok tak tahu golok gapo dia tak tahu. Orang panggil gigolo ko, orang panggil anak ikan ko, orang panggil spela ko, orang panggil gapo dia. Adalah istilah-istilah dari dia. Maknanya orang kaya ni pegang orang-orang jatah untuk memuaskan nafsu dia. Tak laki dia wi pitih macam. Bank tiap-tiap. Bukan main. Ni. Kau nyocoh pitih nyocoh. Tu ada 5 juta dalam tu. Tak cakap cocoh tu. Tak. Ingat cukup tak laki bini dengan harta? Tak. Kita minta dengan Tuhan supaya beri kepada isteri kita perasaan cukup. Nak tu. Lepas tu biar bini kita minta hak tu. Cukup ni sudah dah. Manusia tidak dapat dicukupi. Katanya Nabi, manusia ni tak akan cukup. Kalau dia dapat segunung emas, nescaya dia akan minta yang kedua. Maka tidak ada yang mencukupkan bagi manusia kecuali tanah saja. Hak ni panggil makan tanah. Apa dia makan tanah? Apabila mati dia mau ambil siku curuh atas muka kita. Pasir masuk dalam mulut. Tanah cukup masa tu. Pada masa tu nak lagi harta. Dozi. Nak apa dia? As-sudahlah hamba, ya Allah maafkanlah hamba. Masa tu baru cukup.
Selagi tak masuk pasir dalam mulut, 10 dan sewajarnya, wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita ni masbuk mari berjemaah dengan imam, masuk imam rakaat kedua, kita kena baca doa iftitah ke atau tak perlu baca? Terima kasih Ustaz, selamat hari jadi, barakallahu fi. Oh, dia lagi. Nama, jadi kena baca doa surah doa iftitah, nak baca boleh, tak si baca pun boleh. Nah, sebab doa iftitah ni sunat sahaja. Kalau kita rasa dengan kita baca doa iftitah, dia kita baca Fatihah, baca. Tapi kalau kita kata hamba kalau baca doa iftitah, Fatihah pun tak dibaca, jangan baca. Nah, lagu tu. Tapi disunatkan juga. Ya, disunatkan selagi mana kalau kita rasa dia baca Fatihah. Lagu tu. Betul kau kita al-ibanah fi usulid diyanah dipalsukan oleh pihak Wahabi? Boleh jelaskan? Terima kasih. Ada satu kitab nama al-ibanah fi usulid diyanah, karangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasah ataupun pengemban kepada mazhab Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ni dipertikaikan, adakah ia yang kare ataupun orang lain kare? Khilaf ulama. Kedua, apa yang ada di dalam kitab ini ada banyak kekeliruan. Bercanggah dengan kitab-kitab yang ditulis oleh pengarang dia sendiri, Abu Hasan Asy'ari, bercanggah dalam kitab ni. Ada kata ibanah ni kitab paling akhir, ada kata tak. Maka kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah ni masyhur di kawasan Wahabi. Orang Wahabi nak serai Asy'ariyah, dia guna kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Apa kitab ni suhu? Sedangkan kitab Abu Hasan Asy'ari tapi suhu kawasan Wahabi. Patut kitab Abu Hasan Asy'ari dia akan masyhur di kawasan anak murid dia. Dia kata anak murid Abu Hasan Asy'ari khianat berlaku. Apabila Imam Abu Hasan Asy'ari karang kitab Ibanah, dia buat susu. Tak siri orang tahu. Ni fitnah daripada puak-puak Wahabi kepada puak kita. Jadi musuh pula semangat nak naik kitab ni. Patut anak murid khianat berlaku. Allah. Pas demo hak jujur atas muka dunia ni. Demo lah hak wali hak paling bersih sekali je. Orang lain tipu berlaku. Orang lain buat khianat berlaku ke? Oh, mikir gak guna kepala otak, tak si guna kepala lutut. Begitu. Jadi Al-Ibanah ni jadi syok orang. Adakah dia dikarang oleh Abu Hasan Asy'ari diri, ataupun kalau dikarang oleh Abu Hasan Asy'ari, adakah ia kitab yang terakhir? Adakah ia dalam kitab tu ada benda-benda yang dipalsukan? Banyak benda. Sebab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah cetakan ni lagu lain. Cetakan ni lagu lain. Maka benda yang kita nak tahu seseorang itu kena tanya anak murid dia. Contohnya amun ayat cerita. Kalulah babo Mik Selegi, contohnya Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Selegi. Siapa dia kenal dia kecuali anak murid dia? Tiba-tiba musuh dia lebih kenal. Tak pernah mari mengaji, tak pernah duduk balah, duduk kata semacam, lebih kenal babo berbanding dengan anak murid dia. Tidak kena suka dia orang. Kitab Ibanah ni puak-puak Wahabi pula naik semangat, puak-puak Asy'ariyah anak murid pula buat senyap lagu tu. Pelik kitab ni mari kok mana tiba-tiba timbul di demo. Maka kitab ini disyoki. Maka baca kitab selain pada kitab ni ada banyak lagi. Okey. Jangan buat son ni gak ngaji ni. Lagu tu. Secara ringkasnya, hak benda yang dipalsukan banyak dah ulama sebut dalam syarah-syarah dalam kitab dia. Apakah hukumnya seorang perempuan yang tidak mencuci keputihan di dinding farah sebelah dalam sebelum ia mandi wajib? Adakah masih sah mandinya dan dikira ia tetap rata seluruh badan keputihan itu bukan datang dari dalam tapi daripada dinding farah? Maka benda-benda lagu tu tidak menghalal daripada air. Cuma kena gosok sikitlah, kena gosok-gosok sikit. Benda kalau jenis cecair lagu tu tidak ada masalah gapo dia. Kita jamuh tu macam lembut-lembut licin lagu tu, maka kita gosok gitu lagu tu, ngai okey kira tak ada masalah dah. Tidak menghalal daripada air tu. Lainlah macam benda hok tepek kau gapo dia, tak boleh lah.
Apakah sifat individu yang suka dalam mencari salah silap orang lain dianggap sebagai satu permasalahan hati? Jika mengikut kandungan syarah kitab penawar bagi hati. Adakah sifat individu suka cari salah orang? Gini. Suka cari aib orang, Nabi sebut dalam satu hadis. Siapa dia yang suka buka aib orang, cari aib orang, buka dalam YouTube, buka dalam gapo, cari dalam Google, cari aib orang, kelemahan orang, kesilapan orang, maka Tuhan akan cari kesilapan dia. Pada cukup hotu lah orang tak berani dah cari aib orang. Kesilapan, kesilapan. Berarti hati ingin mencari kelemahan orang kerana nak menunjukkan kebersihan diri. Padahal diri tak bersih pun. Tetapi kalau orang nak lawan dia, aku tahu aibmu. Nak benar tu ya sebenarnya. Dia sendiri pun ada aib juga. Jadi jangan ajar cari aib orang. Kita tak tahu aib orang tak dosa pun kita. Ustaz, kenapa pasangan suami isteri yang sah bila bersetuh masih batal wuduk? Ya, kena batal wuduk. Kalau tak batal wuduk, terbatal perkahwinan. Awak nak pilih mana? Nak nikah ke nak batal sembahyang? Pilih antara dua. Kalau awak tak batal sembahyang, awak tak boleh nikah. Kalau awak nak nikah, awak mesti kena batal sembahyang. Kerana orang yang halal sahaja tak batal sembahyang. Orang yang halal nikah baru batal sembahyang. Orang tak halal nikah tak boleh batal sembahyang. Kerana orang yang tidak batal sembahyang ni hukum seperti adik-beradik, hubungan keluarga, maka tak perlu nikah sebab dia ada hubungan dah. Tapi awak ni nikah dengan orang luar, maka Islam dah beri dah keistimewaan. Awak boleh bergaul dengan dia, boleh tidur dengan dia, tapi air sembahyang batal. Nak supaya awak masih ingat dia ni orang luar sebenarnya. Kena lagu tu. Jadi pilih, nak batal sembahyang ke, nak batal nikah. Kalau awak nak batal sembahyang, ikutlah. Itu boleh pada demo. Kalau arwah nenek tinggal ke harta ke cucu, beri ke cucu tanpa pengetahuan anak-anak. Ni jalan masalah berlaku ni. Dia apa hukum? Sebab nenek minta jangan bagi tahu ke anak-anak. Buat gitu. Dia pasal harta yang dia suruh cucu lepas pada meninggal. Ni bukan masalah hukum ni masalah orang. Tahu dah hukum. Apabila dia suruh jadi harta, apa? Nak suruh hamba buat guano. Hamba bukan kuasa, tak ada kuasa guano. Gi apa sebab tu nak suruh satu benda, biar hitam putih. Gi mahkamah, gi jumpa pegawai, buat surat serah milik langsung kepada cucu saya yang disayanginya bui. Saya bui semua harta saya tak siwi kepada anak saya benci ke dia mengarut kat saya. Tulis gitu je lah. Biar puas hati, biar dia baca tu biar kejut sekali. Lagu tu. Tulis biar jelas. Ustaz masjid tu dia renovate, jadi banyaklah kayu-kayu lebih. Jadi tu email royak, kalau nak ambil lah. Tapi sedekah bagi-bagi tu harta wakaf. Boleh kok kita pergi ambil. Gini. Pengurusan harta wakaf diserahkan kepada nazir harta wakaf. Maka nazir harta wakaf ni, pemerhati harta wakaf ni, lah ni mudah kita terjemah AJK masjid. Maka dia boleh jual atas pertimbangan dia. Dia nak serah. Kau apa dia ikut dia lah. Dia lah yang akan bertanggungjawab dengan harta wakaf tu. Dia kena urus terbaik, paling terbaik. Sebab dia bahagian permahati. Misalnya kapek, misalnya dia nak jual kau apa dia, tu atas timbal budi bicara popok dia lah. Kayu misalnya, dia nak bui, pada dok teruk lah saja, pada dok bazir, pada dok gapo, maka hak tu pun boleh. Ustaz nak tanya bayi anak orang kafir tu kalau mati masuk syurga ke? Ya, masuk syurga. Tetapi pengurusan atas muka dunia ditanam dengan cara kafir. Budak umur 10 tahun. Budak Cina, kau apa dia, ikutlah kafir lah. Aksiden mati. Maka nak pergi semayang. Pungguh nak pergi semayang. Tak boleh. Maka ting. Gotu merah dia lah. Tanah boleh cacah lagu mana. Allah nyanyolah dia. Lepas tu ustaz kata dia masuk syurga. Islam lepas kalau tanah lagu ni dosa dia. Dia tak dosa dah. Bakapi pun tak dosa dia. Tanah cara Kristian pun tak dosa dah. Orang mati dia sudah dah cerita dia. Pengurusan orang hidup lagu tu. Sekalipun dia mati cara pengurusan orang kafir, tapi di akhirat kerana dia masih belum balik, dia Islam. Sebab tu kita tak boleh panggil budak-budak anak orang kafir hok tak sebelum pada balik tu. Kafir kecil. Kafir kecil tu. Jangan panggil lagu tu. Dia tak kafir lagi, ke dia tak balik lagi, tak tahu betul-betul dia tak kafir kau dah. Ustaz, kalau masa bangun dari tahiyat awal suara tiba-tiba hilang takbir.
Suara tiba-tiba hilang. Takbir tak dengar, siapa telinga boleh kau dak ulang takbir tu. Misalnya kita nak akad patut apa? Buat lagu tu, patut bunyi siapa diri tu. Orang tak gerak lagi, muka dak senyap, ingat bunyi gapo. Bunyi ni. Orang ingat gapo dia, ingat tak email tak akad. Padahal apa dak bangun cacah dah, orang tak bangun dah bunyi begitu. Kita bunyi. Allahu akbar pula. Boleh dak begitu? Tak payah buatlah. Buat isyarat lagu tu lah. Demo perasaan lah tu. Nah, kalau tak tu bik suara buat buat kau biar orang khabar lagu tu lah. Kerana kalau banyak-banyak takbir takut mengelirukan. Mengelirukan lagu mana? Kena ada mokcik tu dia bangun dah, dia perasan. Orang lain tak bangun lah ni dah. Moga bunyi gitu ya. Ingat tu email tak tahu apa jadi zuk tiba-tiba. Nah, ada mokcik tu bangun. Kabar-kabar dia bangun cacah, dia pun nak suruh orang lain bangun sebut Allah Akbar. Rokok mokcik tu. Tidak kau jadi keliru. Maka takbir ni jangan ulang kalau boleh. Dia takut jadi keliru. Sebab takbir ni arah. Jadi kau masalah pula. Mokcik tu tak siap. Siap awal pada orang. Kata apa semayang pun siap awal pada. Padahal dia semayang tu keliru. Macam mana nak bayar hotel si mati yang saya tak kenal warisnya. Ambil peti hotel tu. Lebih sikit boleh 10 ya, 20 ya. Bubuh dalam tabung masjid. Niat bayar ketika dia hidup lagi. Niat ambo bayar. Apa akhirat kalau dia minta, ambo bayar dah. Dengan cara buat kebajikan ni milik si orang yang beri hutang kepada ambo. Ustaz boleh kau dak jelaskan pameran artifak di pondok ustaz dulu. Semua barang artifak tu milik ustaz, milik madrasah ko. Orang duk viral, CJ palsu, artifak palsu. Mohon pencerahan. Kalau benda ni nipu, ambo tak lewat live ni, ambo duduk dalam jaga dah. Kalau benda ni tipu, kalau benda ni palsu, ambo duduk dalam jaga. Masuk surat khabar, sinar harian, TV3, kata Ustaz Mahizat, jual barang palsu, pameran barang palsu, duduk dalam jaga dah ambo. Lepas tu ambo duduk sengih sini, menunjukkan apa? Menunjukkan benda itu tidak palsu lah tu. Sebab kita ada undang-undang, kan kalau barang tu palsu, kena sita, kena buat, kena tutup dah pondok ambo. Kena fikirlah guna otak. Sekalipun siapa dengan kepada kita maklumat kata barang ni palsu. Negara kita ada undang-undang ke? Majlis agama ke ada undang-undang. Dia ada kuasa nak kalau barang ni sesak supaya nyogi serai katok habis katok-katok. Lepas tu apa pondok ambo boleh bergerak lagi. Berarti ambo tak menipu lah tu. Kena faham keedah dia. Ambo malah syarah banyak-banyak lah. Takut ambo parok-parok pula. Jadi secara umumnya menunjukkan benda itu tidak tipu, ambo duk buat live pada malam ni. Boleh dengar cerita tu. Tuhan saja akan jadi saksi dengan perkataan kita. Sekalipun kita dengar perkataan itu daripada orang yang ada jawatan, ada kuasa, ada gapo, ingat Tuhan tanya kata-kata. Biarlah dia tak berani kecek depan ambo lagu lain, belakang ambo lagu lain. Tuhan tanya. Ambo Tuhan tanya. Bukan kata pokok demo saja Tuhan tanya, ambo pun Tuhan tanya. Maka badi jawablah depan Tuhan. Kalau demo rasa perkataan demo betul, tindakan demo dengan berviral-viral benda ni palsu kau gapo dia, silakan. Tidak ada masalah bagi ambo. Cuma gitulah. Benda tu kalau salah, ambo masuk lokak tu, nipu atas nama Rasulullah, ajaran sesatlah kita panggilnya. Tapi alhamdulillah tak ada masalah. Bukan ambo nak cabar pihak berkuasa mari gak ambo. Ambo pun nak makan nasi kedai kopi juga. Bukan nak makan nasi dalam jara. Tapi nak ayat lagu tu bukti dia. Tak puas hati siapa keluar ni? Orang tak puas hati dengan ambo siapa keluar ni? Wak naik lagi isu tu. Sudah dah kita ada pihak berkuasa. Serah dah. Demo buat laporan. Macam lapor situ biarlah tak khabar apa pun. Demo lapor. Apabila tak boleh ambil tindakan, kerajaan, orang pihak berkuasa nak ambil tindakan kena ada bukti. Tak ada bukti dah tu. Ada video tu orang Arab tu kecek. Apa-apa dia tak percaya. Demo. Kita kena buat kerja guna akal kat sikit. Gitu. Macam mana nak bayar hutang? Ustaz, kalau selawat di tahiyat awal saya tersilap sambung wa ala sikit je. Kena sujud sawi juga kau. Tak bunyi wa ala ali tak apalah. Bunyi dia. Tak ada bunyi tak apa. Masa selawat nak fikir ke apa? Selawat tu banyak ulama
bahas mengenai ketika selawat tu dah. Kalau boleh selawat kepada Nabi Muhammad, biar hadir ke hok kita ngaji dalam syama'il, tergambar ke rupa Nabi Muhammad secara kasar-kasar, wak lolok-lolok ni. Macam serba dia, jubah dia lebih kurang lagu tu, selawat ke dia. Macam-macam lah. Hamba tak boleh nak beri syarah banyak-banyak. Takut orang react pula video ni. Jadi kalau nak mari, kena mari jumpa hamba direct lah. Orang nak react pun nak mari jumpa hamba pun boleh. Nak terima ijazah selawat ni. Ustaz yang dihormati, ketika khutbah Jumaat, waktu bila kau sebenar yang boleh berkata-kata dan tak boleh berkata-kata. Hak tak boleh berkata-kata, hak jadi makruh menyebabkan lara perbuatan kita itu adalah ketika tu imam baca rukun. Rukun ni hak bahasa Arab. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Oh, duduk. Hak tu saja tak boleh kecek. Hak dia kecek masalah bayar lesen, bayar makanlah buah-buah tempatnya, jagalah tubuh biar sipek. Nama jarakkah 2 km seorang dalam masjid, kurang ke jemaah dalam masjid. Hak tu tak apa. Dengar maksud dengar pun tak apa. Kata-kata dia tu tak apa. Waktu bila kau sebenar, tu maksud dia. Jadi ketika dia kecek tu, logilah nak kecek sebab peluang dia nak kecek. Wilah seminggu sekali, dia kecek untuk kesejahteraan dia. Wallahu a'lam, ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.